أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menyatakan berkenaan kejadian manusia yang bermula dengan Adam AS. Oleh kerana tafsirnya sangat panjang, maka kita baca satu saja ini, tafsir saja. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang dahulu daripada ini, Allah menjadikan bumi dan menjadikan langit. Dijadikan bumi dahulu, kemudian dijadikan langit. 7 petala langit, 7 lapis bumi. Tiap-tiap alam itu ada makhluknya, makhluk langit dan makhluk bumi. Maka Allah menyatakan makhluk yang dijadikan di bumi iaitulah Adam AS. Yang disebut di dalam ayat-ayat yang lain dihuraikan oleh Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran, Quran yang menafsirkan Quran, dan hadis-hadis yang sahih, hadis yang menafsirkan Quran, dan ulama-ulama sahabat tabi'in, dan ulama yang kemudian menafsirkan Al-Quran. Yang paling tinggi dan hebat daripada tafsir ialah Quran menafsirkan Quran. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah menyatakan Adam diciptakan daripada tanah. Ayat ini mengesahkan apabila Allah memberitahu malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan, nak ciptakan di bumi itu satu makhluk yang menjadi khalifah. Walaupun dimasukkan Adam AS, tetapi makna yang luas ialah seluruh manusia daripada zuriat Nabi Adam AS. Ini dapat dipaham daripada pertanyaan malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Malaikat berkata, adakah engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu sesiapa, yakni makhluk yang akan melakukan kejahatan dan menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain, padahal kami sentiasa bertasbih memuji-memujiamu? Tuhan menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ilmu malaikat terbatas, ilmu Tuhan tidak terhingga. Malaikat tak tahu. Malaikat bertanya bukan engkar, bukan bantah. Malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali derhakakan Allah, dan mereka buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah. Mereka belum berlomba untuk menunaikan perintah Allah. Bukan manusia suka lari daripada perintah Allah. Makin Allah Ta'ala larang, makin nak buat. Benda yang haram nak sangat, ni nafsu manusia. Tetapi malaikat tidak ada nafsu. Mereka belum berlomba mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sentiasa mentasbih, memujimu wahai Tuhan. Mengapa tak suruh kami tak berhenti tasbih, bertahmid, memuji Allah Ta'ala, tak tidur, tak makan, tak berkahwin malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, menumpahkan darah? Para ulama tafsir mengatakan, sebelum dijadikan manusia sudah ada makhluk yang lain yang berperang, menumpahkan darah, melakukan kejahatan. Kerana di atas muka bumi ini macam-macam jenis kejadian, bukan macam langit. Ada bersih, ada kotor, ada macam-macam di atas muka bumi ini. Macam-macam jenis. Hak pati pun ada, hak apah pun ada atas muka bumi. Langit tidak bersih, menyebabkan mereka yang bertugas itu dipengaruhi oleh benda yang ada di bumi ini, berperang. Mengikut setengah riwayat, Allah mengutuskan malaikat memerangi makhluk yang awal itu, dikatakan jin, wallahu a'lam. Berperang antara satu sama lain. Ditawan ketuanya iblis, yang digelar iblis. Satu riwayat yang lain, Ibnu Katsir mengatakan iblis ditugaskan oleh Allah memerangi makhluk yang jahat itu, jadi ketua, mengalahkan makhluk ini, dan iblis diangkat ke langit bersama dengan malaikat. Itu mengikut riwayat Ibnu Katsir. Malaikat melihat sudah berlaku kacau balau di atas muka bumi. Adakah kau nak jadikan makhluk yang kacau balau macam dulu juga? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka Allah jadikan manusia daripada tanah, campur dengan air, udara pun ada, kepanasan pun ada. Semua ada dalam diri manusia itu. Dijadikan ada jasad, ada tubuh, ada nafsu, ada roh, ada akal fikiran. Maka Allah mengatakan 3 matlamat kejadian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Yang pertama, tujuan beribadat, sama dengan malaikat, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam makhluk-makhluk yang lain, semua mesti mengabdikan diri kepada Allah yang menjadikan langit bumi seluruh alam Rabbil Alamin. Disebut dengan tauhid rububiyah. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah yang layak disembah, disebut dengan tauhid uluhiyah. Ini makna Allah, makna Rabb. Kena faham. Kalau mengaji kitab kuning tak baca ni, tak baca kitab tafsir, tak tahu bahasa Arab, duduk balah tak pasal gawak, tak pakai gawak. Tak ada tauhid uluhiyah, rububiyah, tak ada. Dia baca kitab tu je, tak baca tafsir, tak baca lain lagi. Tak tahu bahasa Arab, tidak mendalami dalam bahasa Arab. Semua makhluk mesti rububiyah dijadikan oleh Allah, mengikut peraturan Allah, mengikut undang-undang Allah, mengikut syariat Allah, mengikut kejadian masing-masing. Kemudian Allah uluhiyah, memperhambakan diri kepada Allah, sama ada melakukan ibadat, semayang, bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan berdoa. Itu uluhiyah, bersumpah dengan nama Allah. Itu uluhiyah. Tujuan kejadian manusia yang pertama, memperhambakan diri kepada Allah dengan ibadat dan tunduk pada Allah, mereka hamba pada Allah. Yang kedua ialah khilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata, disebut berfirman, hak tulislah. Cuma dalam bahasa Melayu disebut berfirman bagi Allah Ta'ala. Maknanya berkatalah juga. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk yang akan jadi khalifah. Khalifah adalah tujuan kejadian manusia. Kita huraikan kemudian berkait dengan ayat ini. Yang ketiga, untuk menunaikan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, Allah telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah. Amanah, menunaikan perintah Allah dinamakan amanah. Kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tiba-tiba mereka enggan dan gerun. Ulama mengatakan, langit dan bumi bertanya, apa amanah tu wahai Tuhan? Tuhan kata, kamu menunaikan perintah aku, hukum mahkamah aku, arahan aku. Kalau kamu tunaikan, kamu masuk syurga. Kalau kamu tak tunaikan, dihumbam dalam neraka. Fa'abaina, mereka enggan. Wa ashfaqna minha, mereka takut dan gerun bila mendengar itu. Wa hamalah al-insan, manusia yang memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguh manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Bukan semua, kecuali nabi-nabi dan pengikut nabi-nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Itu lain. Ini lain. Amanah itu ialah menunaikan perintah Allah. Firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma yazukum bih. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah, yang menunaikan bila kamu menghukum, hukum dengan adil, dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik. Menunaikan amanah itu, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat dalam surah An-Nisa, sambung ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Allah iaitu dalam Quran, Rasul hadis-hadis dia. Wa ulil amri minkum, dan mereka yang mengendalikan urusan, iaitu ulama, orang-orang alim yang memahami Quran dan hadis
dan pemimpin-pemimpin yang memerintah negara, yang menghukum dengan kitab Allah. Ini ulil amri. Ulil amri. Ini kena faham. Makna ulil amri kita tafsir. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah, berkelahi, berbalah dalam urusan-urusan dunia ini antara satu sama lain, kembalilah kepada Allah, Quran, kepada Rasul, yakni hadis. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah yang sebaik-baiknya. Allah suruh malaikat Jibril turun menemui Nabi SAW di hadapan para sahabat. Berbeza dengan biasa orang tak nampak. Jibril bertasyakur dengan seorang manusia, memakai baju yang sangat putih bersih, rupa yang segok lawa, rambut yang hitam berkilat, muncul di tengah para sahabat, terus duduk berlaga lutut dengan Nabi SAW dan bertanya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. 3 perkara. Islam, iman, ihsan. Inilah Islam. Islam ialah hukum-hukum syariat yang zahir. Iman ialah akidah, kepercayaan hati manusia. Iman. Ihsan ialah akhlak yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Ini 3 perkara. Mesti belajar Islam 3 perkara ini. Jangan belajar segak hak ni sikit. Jadi celaru. Semuanya Quran dan hadis Nabi SAW dilaksanakan mengikut zaman. Kena belajar tarikh, sejarah. Tarikh kena belajar juga. Tak belajar tarikh, jadi tak tahu kala. Zaman ni begini, zaman ni begini. Menyebabkan balah. Mengaji fiqh tak mengaji tarikh. Mengaji tasawuf tak mengaji tarikh. Mengaji akidah tak mengaji tarikh. Tu duduk balah mazhab ni Sunni, Syiah. Duduk balah Syafi'i, Hanafi. Duduk balah Wahabi tak Wahabi. Tak mengaji tarikh. Kena mengaji tarikh dia, sejarah dia. Tiap-tiap zaman ada masa dia. Balik kepada khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah sebahagian daripada Islam, daripada hukum syariat. Hukum syariat. Ulama mengatakan khalifah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, iaitu menegakkan Islam. Wa siyasatud dunya bih, dan mentarbiyah dunia dengan Islam itu. Yang disebut hari ini politik, ekonomi, pentadbiran, kehakiman, segala-galanya. Ini termasuk dalam siasat dunia bih, mentadbir urusan dunia. Ini makna dia. Nabi Hurairah kenal hadis, kana banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fatakthur. Adalah Bani Israel menjadi pemimpin siasah mereka, yang mengendalikan urusan-urusan agama dan dunia ialah nabi-nabi. Apabila nabi mati seorang nabi, Allah ganti nabi yang lain. Tidak ada nabi lagi nabi selepas aku. Akan ada khalifah-khalifah, yakni pemimpin-pemimpin yang memerintah, sama ada khalifah, raja, presiden. Quran menyebut belaka, menyebut khalifah, menyebut raja, disebut dalam Quran. Yang pentingnya ada yang memerintah, dan mereka banyak. Nabi tak ada lagi. Lepas aku ada yang memerintah, yang memimpin, nama imam, raja, presiden, macam-macam nama. Yang pentingnya ia memerintah.
Qalu fama ta'muruna. Lalu sahabat tanya, macam mana Nabi kami nak buat? Nabi tak ada dah. Nak buat macam mana? Nabi kata, fu bibay'atil awwal fal awwal fa inna Allah asalihum amma star'ahum. Berilah bai'ah. Berilah bai'ah. Ini ada bai'ah. Berilah bai'ah kepada orang yang memimpin itu. Yang utama, yang lebih utama, Allah akan bertanya mereka tentang urusan mereka pada hari kiamat. Ini sabda Nabi. Khalifah itu daripada Islam. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, dalam sejarah, hadis riwayat tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Ahmad, takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha in syaa'a yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah, fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha, ثم تكون ملقا عضودا فتكون ما شاء الله ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة kata Nabi. Ini senario, orang kata senario perkembangan yang berlaku dalam sejarah sehingga hari kiamat. Nabi kata Allah melakukan berlakunya nubuwah, pemerintahan mengikut Nabi masa Nabi hidup. Maka berlakulah masa mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana Allah mengangkatnya, Nabi dimatikan oleh Allah. Kemudian pemerintahan khilafah mengikut cara Nabi, Khulafah Rasyidin, ikut cara Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ikut cara Nabi. Fatakunu masya'allahu an takunu thumma yarfa'uha. Lepas tu pemerintahan khilafah mengikut cara Nabi ini tempoh yang mengikut kehendak Allah. Kerana Allah mengangkatkan. Summa mulkan adudan, kemudian berlaku pemerintahan beraja yang menggigit rakyat. Tak ada dia khalifah, latih jadi raja. Jadi raja ikut suka, bukan mengikut syura. Kalau raja mengikut syura tak apa. Menggigit rakyat, berlaku mengikut masa Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala angkatkan summa yarfa'uha mulkan jabriyan, kemudian berlaku raja yang memaksa, pemerintahan diktator. Raja ke presiden tak kira lah, yang memerintah diktator. Mula-mula pemerintahan sama ada raja, presiden tak kekeh orang, gigit orang. Nabi kata gigit orang saja, kekeh orang. Lepas tu jabrian, paksa orang, akan berlaku summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kemudian akan berlaku pemerintahan mengikut cara Nabi balik. Ulama mengatakan zahir Imam Mahdi di akhir zaman. Ini Nabi sebut balik kepada khilafah, menunjukkan bahawa politik, ekonomi, pentadbiran, pemerintahan negara sebahagian daripada ajaran. Adapun fahaman mengatakan politik suku, agama suku, ekonomi suku, agama suku, tarbiyah suku, agama suku, ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran Kristian, ajaran agama lain. Tapi masuk dalam kepala orang Islam. Masuk dalam kepala orang Islam kerana penjajahan. Politik, pemerintahan negara dan segala perkara yang berkait dengannya, ekonomi, pentadbiran, pengurusannya adalah daripada Islam. Berdalilkan Al-Quranul Karim. Di antara ayat yang kita baca tadi, bukan al-khilafah, Imam Qurtubi mengatakan menjadi ijma' para ulama mengatakan bahawa ayat ini berkait dengan pemerintahan negara, mesti ada dalam Islam. Maka siapa yang kata tak ada politik suku, agama suku, sesat.
lari berajaran Islam. Cuma oleh kerana jahil, tak tahu kahla. Tak tahu kahla, tak mengaji nak macam mana. Tahu bak semayang baca ayat lazim jadi ketua imam. Sampai ketua imam pun kata boleh tunggu kat masuku juga. Dia mengaji ayat lazim, dia tak mengaji ni. Ini jadi masalah. Kemudian hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Banyak hadis-hadis. Antara ulama berdalih, Nabi kata kalau 3 orang Islam musafir kena latih seorang jadi ketua. Kalau 3 orang Islam musafir kena latih jadi ketua, bagaimana nak orang Islam yang jota-jota tak payah ketua ikut mana sampai mereka pun. Ini tak betul, salah. Hadis-hadis Nabi mengatakan wajib. Jangan kita nafikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kata semayang tak wajib, apa makna? Puasa tak wajib, apa makna? Berat akidah kita. Tapi oleh kerana perkara ni jahil, dimaafkan kerana jahil, tapi sangat berat hukumnya. Menjadi ijma' para ulama, khususnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ulama-ulama ijma', khususnya para sahabat. Sebaik saja wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar para sahabat pergi berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Tinggal keluarga Nabi yang terdekat dan beberapa sahabat saja yang mengurus jenazah Nabi untuk dikebumikan. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, lain lagi kalangan muhajirin dan ansar berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Tak ada tempat ditanam Nabi, dikebumikan Nabi itu. Kerana apa mereka kebumikan Saqifah Bani Sa'idah? Hari ini tempat itu jadi tempat cetak Quran di Madinah. Di situlah tempatnya. Mereka berhimpun pasal apa? Untuk memilih siapa yang jadi ketua negara selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa jadi pemimpin selepas Nabi mati? Ada 3 calon. Keluarga Nabi Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali. Ahlul Bait disokong oleh Az-Zubair. Ada keluarga Nabi juga. Talhah mencalonkan keluarga Nabi calon Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak minta jadi calon. Tak minta jadi pemimpin. Sayyidina tak minta orang calonkan dia. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar. Lalu kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila disebut nadi al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, hadis Nabi. Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh, yang paling kuat. Kalau pilih orang lain, tak boleh nak hadap kabilah-kabilah Arab yang degil. Mesti dipilih pemimpin Quraisy yang ada pengaruh yang kuat. Dipilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semua sahabat, termasuk 10 orang sahabat lain, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Abu Bakar, Zubair bin Awam, 10 orang sahabat, ahli-ahli Badar, termasuk orang-orang Madinah, semua sekali mendukung Abu Bakar menjadi khalifah. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ulama mengatakan, menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan untuk memilih siapa yang memimpin memerintah negara lebih besar daripada mengebumikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari ni orang cakap hak merintah ni tak penting, tak penting. Ini dia, ini sudah lemah orang Islam, tak tahu dalam urusan agama mereka. Ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan mazhab-mazhab yang lain, ijma' mengatakan timbulnya pahaman yang mengatakan bahawa pemerintahan negara tak ada daripada Islam selepas penjajah masuk ke negeri Islam. Penjajah masuk ke negeri Islam mengambil peluang daripada kelemahan orang Islam.
Setelah orang Islam lepas matinya Khulafa' Rashidin, Amawiyah mula lemah, Abbasiyah lemah, makin lemah, jatuh kerajaan Islam. Tanah air umat Islam dijajah. Penjajah menggunakan senjata, serangan pemikiran untuk memesongkan pikiran orang Islam. Bila mereka tak boleh tundukkan orang Islam dengan senjata, dengan tentera, walaupun orang Islam dalam keadaan yang lemah, menentang peluru dengan panah, dengan pedang, dengan kerih, dengan khanjar yang pendek, orang Islam tak serah kalah. Perdana Menteri British Gladstone dalam ucapan di Parlimen British membincangkan berkenaan dengan orang Islam menentang penjajah Inggeris. Pasal apa? Gladstone mengatakan selagi mereka pegang kitab ini, buku ini, dia pegang Quran, selama itulah orang Islam tidak akan tunduk pada kita. Bagaimana cara nak lemahkan mereka? Jauhkan daripada Quran. Jauhkan, bukan jauhkan baku Al-Quran, tak baku Al-Quran. Mengaji, dia mengaji juga, biar mengaji saja tak erti. Duk betul tajwid, betul makhraj, betul tu saja. Wajib, memang tak nafi, wajib kena betul makhraj, betul ikut tajwid, wajib betul bacaan, wajib betul baris, wajib, tetapi memahami Al-Quran. Yang ini. Jangan dia faham Quran. Jangan reti Quran. Melalui kejahilan terhadap Quran inilah mereka masuk, mereka minta berdamai dengan orang Islam. Tak apalah, kita tak usah perang lah, kita bagi kuasa. Yang berkait dengan masjid, dengan surah, dia ke Mekah, tengok anak bulan nampak, anak bulan kedok nampak, bagi harta bersaka nikah cerah, ambil kamu. Ha tanah, ha lombong, ha minyak, ha tadbir, ha jenayah, ha begitu gini. Orang hara nak kawal orang curi, orang merapok jamu, biar aku jaga. Tak apalah, kita tak mau kelahi. Tak mau kelahi. Maka berlakulah pemisahan kuasa. Pemisahan antara agama dengan pemerintahan negara. Yang paling teruk bila Turki Osmaniyah jatuh, naik Kemal Atatürk mengisytiharkan pemerintahan sekularisme, pemisahan agama daripada pemerintahan negara, daripada politik. Diharamkan politik dalam kerajaan Turki. Sampai hari ini tak boleh. Mana-mana Perdana Menteri yang cuba nak masukkan politik akan dihukum bunuh. Hukum bunuh di Turki. Ini. Adapun di negeri kita ni, pemimpin kita zaman dulu, Dr. UMNO terkepah, ada kebijaksanaan. Berunding dengan British, tak apa, Islam sebagai agama persekutuan. Lepas tu kau pandai aku nak warna ke Islam ni. Lepas tu bila British tinggal, baloh lah kita pah dengan UMNO, baloh. Itu aja. Tapi masih ada kuasa untuk menyatakan Islam di Malaysia. Ini kita kena senang. Kita kena faham dalam masalah ini. Baloh. Tetapi negeri lain sudah dalam keadaan yang Indonesia bila sebut agama, semua agama. Indonesia. Kementerian Agama di Indonesia makna agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian, apa masuk belaka. Di Malaysia ni bila sebut agama, agama Islam, jabat agama. Cuma jaga sedik surah bak wakah je. Hak hudu, hak kesahunana jenayah tak boleh hari. Ada dua baloh, itu saja. Tapi undang-undang tidak menyekat, jadi baloh. Ini. Kita masih rengan dibanding dengan negeri lain. Dengan faham. Itu cerita ceramah lain pula. Ini ceramah lain. Kita balik pada tafsir Quran ni. Tafsir Quran. Bila jatuh kerajaan Osmaniyah, muncul seorang ulama di Mesir, ulama Azhar, Syekh Ali Abdul Razak. Dia tulis kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi. Dan kitab ini dia Ali Abdul Razak mengatakan bahawa politik tidak ada dalam Islam.
Apa yang Nabi buat di Madinah itu urusan dunia, tak ada kaitan dengan agama. Ali bin Razik kata, tak ada urusan agama, urusan dunia saja, tak ada kena mana. Tak apalah apa yang ada Ali bin Razik. Padahal dalam Quran ada bab jual beli, ada hukum jenayah, ada hukum hisab, ada hukum perang, ada hukum apa. Nak menjalankan hukum ini mesti ada pemerintahan, bukan buat begitu. Bila ada orang curi, masing-masing igak orang curi ambil kapur kerak tangan, tak ada mahkamah. Habislah huru-hara lah begitu. Tak ada saksi, tak ada apa. Bila balah bak tanah, cabut kritikkan sama diri, tak ada mahkamah, tak ada. Sedangkan ada hukum dalam Islam. Ulama mengatakan pemerintahan itu ada. Ada pula orang kata mahkamah ni tak penting, duduk bahas RU hak 355 duduk bahas ni tak penting mana. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Betul. Pasport pergi Mekah pun tak ada. Tak tahu apa pasport pergi Mekah. Lagi. Ulama mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib dengannya, malaikat jadi wajib juga. Asalnya ambil air semayang sunat, ikut pandai ambil semayang sampai air semayang. Bila nak semayang kena ada wudu. Semayang wajib, wudu nak semayang wajib jadi wajib, kena faham. Asalnya kita nak pakai kain ke, nak tutup dengan kulit kayu ke, asal tutup aurat sudah. Orang puan nak perekuk dengan tank pun tak apa. Tak jadi salah. Tak apa tutup aurat. Tapi tak kenalah, kena ada kain, kena ada apa. Asalnya itu tutup aurat adalah wajib. Menyediakan kain untuk tutup aurat jadi wajib. Ini. Begitu juga buat benda sunat, menyediakan benda itu jadi sunat. Ini kenapa? Begitulah juga perkara yang berkait dengan pemerintahan ini. Maka ulama-ulama Azhar, Majlis Azhar memanggil Syekh Ali Abdul Razik yang tulis kitab. Ini tahun 20-an. Kitab ni diterjemah oleh orang putih, orang Perancis, sebar ke negeri-negeri Islam untuk mengarutkan fikiran orang Islam ni. Orang alim tulis surat. Masa tu Syekh Muhammad Al-Khadir Husin, Syekhul Azhar, Al-Imam Syekhul Azhar, jadi ketua Universiti Azhar di Mesir. Dia panggil majlis, panggil Ali Abdul Razik yang dapat ijazah Azhar ini, dipanggil. Ali Abdul Razik masuk beri salam, orang tak jawab salam dia. Orang tak jawab salam dia. Berat dia jawab salam ni. Lalu dibahas. Dia tak boleh jawab. Dia tarik ijazah dia daripada Azhar. Dia lucukkan jawatan dia. Tetapi oleh kerana orang putih gaji lah dia pula. Ini ada pula penulis yang menyokong dia, tulis kitab juga. Min huna nabda, Khalid Muhammad Khalid nama dia, orang Mesir. Kitab dalam bahasa Arab. Min huna nabda, dari sini kita bermula menyokong Ali Abdul Razik. Dalam Islam tidak ada politik, tak ada pemerintahan. Almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali mengarang kitab lawan kitab ni. Min huna na'lam, dari sini kami tahu. Sedap nama kitab tu. Jawab kitab ni kalah dia. Ali Abdul Razik bertaubat. Ada juga ulama yang bertaubat. Sudah bertolak, dia tulis kitab yang lain. Rijalun haular Rasul, kisah sahabat-sahabat Nabi. Dia tulis nak jawab, nak tebus dosa dia. Ada ulama yang bertaubat. Ini dalam sejarahnya. Walaupun demikian, fahaman ini tersebar di kalangan orang Islam. Tersebar kalangan orang Islam. Walaupun negeri Islam sudah merdeka, sudah bebas, tetapi kepahaman penjajah masuk dalam fikiran orang Islam. Masuk dalam fikiran orang Islam. Menyebabkan berlawan sama sendiri. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan cara-cara pemerintahan barat ini gagal, tidak berjaya. Ekonomi tak berjaya, politik cara barat tak berjaya, undang-undang dia tak berjaya, jenayah makin bertambah, rasuah, tipu, harta rakyat, harta negara,
Pasal apa? Kerana tak ada dosa pahala. Bila politik tak ada kait dengan agama, ekonomi tak ada kait dengan agama, tak apalah menipu, tak apalah rasuah, tipu rakyat pun tak apa. Sudah pilihan raya pergi Mekah buat umrah. Pergi tawaf. Jadi tetamu negara masuk dalam Kaabah lagi sedap. Balik buat kerja pula. Tipu rakyat pula. Menyeleweng pula. Bukan Malaysia, seluruh pemimpin Islam jadi macam ni, memerintah negara. Pemerintah tak ikut hukum Islam lagi. Walaupun demikian, Allah Ta'ala telah jadikan banyak jenayah, banyak huru-hara, banyak macam-macam. Masing-masing mengeluh, masing-masing mengadu nak macam mana lah jenayah, banyak ekonomi teruk, harga barang naik, nak macam mana. Akhirnya orang ramai hak cerdik pandai yang mengaji ni mikir balik pada Islam semula. Di sana ada ulama-ulama yang mempertahankan Islam. Ada jamaah yang mempertahankan Islam. Seluruh dunia ada jamaah, kumpulan parti yang mempertahankan Islam walaupun kalah kumpulan ini. Dan di sana ada kumpulan yang memerintah. Di sana ada kumpulan yang diambil oleh orang putih mengaji negeri dia. Mengaji negeri dia. Masuk sekolah dia, masuk pendidikan dia. Cara dia nak runtuhkan agama ni, sekolah agama dia biarkan. Dia naikkan sekolah missionary, sekolah mengembangkan agama Kristian. Bila gagal sekolah missionary mengembangkan agama Kristian, buat sekolah kebangsaan. Tak apa mengaji kebangsaan, tetapi kebangsaan yang tak ikut Islam. Kalau pandai-pandai mengaji di England, di Amerika, di Perancis, di Jerman, rata-rata negeri penjajah masing-masing. Kalau balik boleh pakat besar, mengaji macam-macam, mengaji pentadbiran, mengaji kejuruteraan, mengaji perubatan, mengaji undang-undang, mengaji di barat. Tiba-tiba mereka yang mengaji dilatih oleh orang putih ni juga tahu tak betul, salah. Orang-orang Islam yang duduk di Amerika, di England, kuat Islam balik, tengok tak betul ni. Kuatnya Islam sampai boleh beli gereja. Agama Islam, agama Kristian, agama lain jadi runtuh. Islam jadi naik balik. Gereja dia beli oleh orang Islam. Satu bandar di England nama Leicester. Ada 4 buah gereja. 3-nya beli dari orang Islam. Tinggal lagi. 2 jadi masjid, 1 jadi sekolah, tak silap saya. Tinggal lagi. Lalu dia buat undang-undang tak benar jual gereja. Tapi ada juga orang Islam cerdik, beli bukan nak buat gereja, beli buat simpan barang lama, membawa sejarah, tak apa. Dah gereja naik erok, naik utang, tak ada orang nak tu. Ini di Amerika, di Jerman, di Perancis sudah jumlah juta orang Islam. Orang dia pun masuk Islam. Macam mana nak buat? Nak lawan Islam ni bahaya, orang akan balik ke Islam. Bermula dari negeri-negeri Islam pun ada fikir nak balik ke Islam, walaupun separuh-separuh. Sekerak jalan dah habis lagi. Buat bank Islam, bank riba dah apa lagi. Haram kengarok, kalau tak ada lesen haram, ada lesen tak apa. Buat gitu dulu. Bercelaru. Tapi sudah ada nak balik pada Islam. Membimbangkan musuh. Macam mana nak buat membimbangkan musuh? Orang Islam nak balik ke Islam pula. Dia buat perancangan balik. Macam mana nak lawan Islam ni? Cara lawannya ambil sudut kelemahan yang ada pada orang Islam. Yang pertama, orang Islam yang semangat dia berapi-rapi nak lela dah. Hari ni juga nak jalan hukum hudud, hari ni tak nak jalan hukum ta'zir, hari ni juga tak boleh, jangan taruh-taruh lagi. Perang bodak apa? Hak ni kita beri senjata biar dia perang. Biar dia perang lawan siapa? Lawan kerajaan masing-masing.
dah kerajaan masing-masing dah ikut Islam, perang dia. Berlawan sama sendiri. Sedap dia. Perang di Syria, di Yaman, di Iraq, kata-kata berperang. Tempat kita dok lagi, alhamdulillah. Jaga-jaga jangan ikut kata. Jangan. Bila perang dia jual senjata. Dia jual senjata, jual ke perang ni, jual ke kerajaan, jual belaka, dia boleh pitih. Pitih pula, pitih kita beli bayar ke dia. Mati pun kita. Ini dia pelik tu. Ini berlaku di Syria, berlaku di mana-mana di Arab hari ni. Yang jual senjata ialah Amerika, Rusia, Jerman, Perancis jual senjata. Pitihnya pitih Arab. Perangnya orang Arab juga. Oh, cerdik lah. Rasa cerdik sangat. Kalau orang tegur, marah. Marah, saya tegur. Saya marah. Marah. Ini cerdik. Ini berlaku pertemuan. Yang kedua, dia cari hak yang koh. Nak ke Islam, koh. Di antara jangan gaduh sangat, jangan sebut Islam ni. Jangan laksanakan hudud, laksanakan kisah, laksanakan ini. Tak apa, asal kita tu juga, biar dulu. Hak ni satu hal pula. Lambat-lambat. Tak ada tujuan. Hak lambat-lambat ni pun dia tolong juga. Ini dia ambil sudut ini. Kemudian dia ambil pula sudut pertarungan di antara orang Islam. Kelahi mazhab. Berlawan mazhab. Kalau zaman orang putih masuk dulu, masyhur di Malaysia ni kaum tua dan kaum muda, Malaysia dengan Indonesia. Puak-puak kaum tua kata kena ikut mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab lain dah. Hak kaum muda ni pula tak boleh, kena pakai mazhab lain juga. Kita tengok pilih-pilih hak mana-mana. Akhir pilih hak mudah-mudah. Balah bak geduk. Geduk ni nak panggil orang semayang, speaker tak ada nama dulu. Orang tua-tua kata nak panggil orang semayang, speaker tak ada, pakai geduk. Orang muda kata geduk tak ada zaman Nabi, tak dia pakai geduk. Sebahagian ikut kaum muda tak boleh pakai geduk, sebahagian ikut kaum tua tak pakai geduk, tak apa. Balah bak geduk. Hak kaum muda ni ketek geduk, kanut dalam sungai. Balah pasal geduk. Orang putih merintah negeri. Itu masa hari itu. Dia tanah Melayu, dia petani di Indonesia, balah. Balah bak bewok. Bak bewok. Oleh kerana negeri Arab ada bak. Dok ada di bewok, dok negeri Arab halal, bewok macam dok juga. Kawan tu kata tak boleh makan dok, haram. Hak tua kata. Hak muda kata dok, super dengan dok ni juga, bewok pun. Boleh makan bewok, duduk balah. Duduk balah almarhum Ustaz Bakar Hamzah. Dia tengok orang balah antara tua muda bak bewok ni. Hei, ikan kembung banyak lagi kata. Saya ikan kembung nak makan. Duk balah bak bewok, tak makan pun. Ini zaman dulu. Balah bak itu. Hak yang hebat lagi, balah Sunni, Syiah, Khawarij. Wahabi tidak Wahabi. Balah. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, balah. Ini berperang. Barang Allah sendiri. Di tempat kita tak ada di India. India banyak mazhab. Bak tahiyat. Syafi'i kata asyhadu an la ilaha illallah, gerak jari sekali. Disunatkan gerak jari sekali je. Illallah sekali. Orang Hambali kata kena gerak sama. Asyhadu an la ilaha illallah kena buat gini sama. Sabar bagi salam, kita pergi Mekah tengok orang buat gini. Itu mazhab Hambali. Orang Hanafi kata tak payah pakai gitu je. Orang Syafi'i dia semayang masjid Hanafi. Masuk tahiyat buat jari Allah Akbar, hamba dia buat gini. Hak Hanafi ni gerang tengok pegang tangan kepis dengan gomo dah sedih. Pasal kis gerak jari. Ni berbalah mazhab. Timbul pula masalah Sunni, Syiah, Khawarij. Timbul tarikat pula. Wahabi atau tidak Wahabi. Wahabi mazhab berkait Salafi dan Khalaf. Ini ba'aqidah. Syafi'i, Hambali, Maliki, Imamiyah, Zaidiyah,
Ibadhi bab fiqh. Ada berkait dengan fiqh. Sunni, Syiah dan Khawarij berkait dengan politik, dengan pemerintahan negara, bab politik. Tarekat berkait dengan tasawuf. Ini mazhab. Dalam mazhab ini bila sudah lama ada betul ada salah. Ada kau dhaif, kau sahih. Semua mazhab. Ada kau mengarut, semua mazhab ada juga. Kau mengarut. Ditulis dalam kitab fiqh. Benda yang tak ada tulis dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ni tulis ni. Apa hukum kalau sekiranya kemaluan orang puang besar gua? Kita masuk dalam ni minum teh, minum kopi dalam kemaluan orang puang ni, patut tubik wajib mandi ke tak? Ini semua mengarut tulis dalam kitab fiqh. Bagaimana kalau orang ada kepala 2, 4 dia menang? Nak sapu kepala mana? Siapa begitu bahas kitab fiqh. Berakidah pula bahas hakikat Tuhan. Tak boleh nak kaji hakikat Tuhan. Hakikat manusia pun tak boleh kaji. Ini. Bak tasawuf pula nak cari hakikat je. Nak bersih hati. Akhirnya yang halal haram, yang haram jadi halal. Mengarut. Ini semua dalam semua mazhab. Dalam bab politik, pemerintahan negara. Oleh ini jadi celaru sebab perang di arah hari ini. Dalam bab ini bermula dengan Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Uthman jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar, Parsi dan Rom jatuh, menyebabkan melempah ruah kekayaan negara, melempah ruah banyak. Orang baru masuk Islam ramai baru masuk Islam. Banyaknya duit melampah ruah ni zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suruh Abu Hurairah pergi ambil duit yang ada di Iraq, wilayah Parsi, suruh balik pagi. Sayyidina Umar tanya, mu ambil banyak mana? Abu Hurairah kata, aku buat balik 100,000. Tak reti nak minat, nak bilang jota tak reti lagi. 100,000. Saya nak kata mau balik tidur. Mau ni ngatuk ni. Abu Hurairah balik mari pagi. Tanya pula, mu pungut banyak mana? 100,000. Rakyat gitu juga. Saya mau pembangun, wahai tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Adakah kita nak pakai suka ke nak pakai bilang? Sayyidina Umar kata, bangun seorang sahabat, wahai Amirul Mukminin. Orang Parsi, orang lalu yang memerintah negara besar, dia ada buku kira-kira. Buat buku kira-kira jumlah semua keuangan yang masuk. Lepas tu belanja banyak mana, baki banyak mana. Kemudian mereka yang terbit negeri ni ada tahap kedudukan dia. Ada pencen pula, macam-macam. Sehingga Sayyidina Umar berjaya bukan sahaja membagi imbuhan disebut gaji pada hari ini, bahkan memberi pencen bukan sahaja pada isteri-isteri Nabi, sahabat Nabi, sahabat 10 ahli Badar, bahkan orang Islam yang uzur, yang tak ada kerja, orang tua, ada pencen. Siapa begitu sekali. Hebat pemerintahan Islam. Zaman Sayyidina Umar, masuk zaman Sayyidina Uthman, orang baru-baru masuk Islam ramai jadi leka. Sehinggalah berlaku Nabi sebut, barang siapa yang berjumpa kambing hilang, hendaklah dia ambil kambing, tanya tuang tak ada, boleh sembelih. Adapun unta yang hilang, Nabi kata kalau jumpa jangan ingat, kerana unta ni mendatang besar. Zaman Sayyidina Uthman, unta buat lagi dorang. Zaman kita ni kereta api buat lagi dorang. Zaman kita ni, zaman Sayyidina Uthman, orang buat lagi unta. Sayyidina Uthman kata kalau jumpa unta yang hilang, ambil, cari tuang, tak temu, sembelih, makan. Ada tuang ganti pulau. Itu lebih kurangnya. Manusia sudah berubah. Zaman Nabi, bila semaya jemaah, bang sekali. Zaman Sayyidina Umar, semaya jemaah, bang sekali.
Zaman Sayyidina Osman, bang sekali orang tak mari sedik lagi, duduk pasar. Manusia sudah jadi khoya dengan kemewahan dan harta benda sehingga cuai dalam masalah ibadat. Lalu Sayyidina Osman suruh bang 2 kali pada hari Jumaat, termasuk dalam siasat syariah. Bang 2 kali pada hari Jumaat. Ada orang juga balas nak ikut Nabi sangat, bang sekali je, tak tahu kisah ni, tak tahu cerita ni, mengaji fiqh tak mengaji sejarah. Ni jadi masalah. Kena faham ini. Mengapa bang 2 kali, mengapa bang sekali? Kerana manusia sudah leka, maka bang 2 kali. Ada orang nak balik macam zaman Nabi lah, itu tak baca sejarah. Sejarah kena baca. Mekah Madinah pun bang 2 kali, tapi ada masjid bang sekali, pasal tak baca sejarah. Duk baca fiqh saja, baca fiqh tak baca sejarah. Ini masalah, kita kena faham. Itu dalam bab semayang, dalam bab pemerintah negara menyulitkan Sayyidina Osman. Bila bagi imbuhan, sudah tentulah ada yang dapat sikit, dapat banyak, ada lambat, ada derah, menyebabkan berlakunya protes, marah. Dan termasuklah mereka yang duduk di Madinah pun ada juga yang lemah. Berlakunya fitnah, bencana menyebabkan berlaku penentangan kepung rumah Sayyidina Osman. Para sahabat yang muda-muda mempertahankan Sayyidina Osman, nak perangi mereka yang nak kepung rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata tak sahlah, tak apalah, pertahankan kedudukan ni, jangan perang. Sayyidina Osman kata mereka boleh menembusi rumah Sayyidina Osman, suruh Sayyidina Osman letak jawatan. Sayyidina Osman kata, pakaian ketua negara khalifah, pakaian yang Tuhan beri pakai pada aku tidak akan buang pakaian ini, Sayyidina Osman kata. Lalu mereka tikam bunuh Sayyidina Osman. Mati Sayyidina Osman. Quran belum merandara, Tuhan baca Quran. Ini sedih. Lalu sahabat-sahabat yang ada di Madinah, sebahagian sahabat wilayah sudah besar, ada di Iraq, ada di Yaman, ada di Syam, kata-kata. Yang ada di Madinah yang besar, bai'ah Sayyidina Ali jadi khalifah. Memang Sayyidina Ali lah yang layak jadi khalifah, tak dinafikan. Sayyidina Ali jadi khalifah. Madinah sudah tenang, Sayyidina Ali pergi ke Iraq untuk menguasai Iraq. Muawiyah daripada Bani Umayyah, Sayyidina Osman Bani Umayyah. Mari semangat kabilah dalam diri dia, lupa dah semangat Islam ni. Walaupun sahabat ada kelemahan, Muawiyah penulis wahyu, bukan sembarangan orang, tapi ada kelemahan. Abdullah bin Abi Sarah penulis wahyu juga, murtad, penulis wahyu, tapi dia bertaubat balik. Ini kelemahan-kelemahan dia. Muawiyah dan puak Bani Umayyah memberontak, tambuh bai'ah Sayyidina Ali. Zubair dan Talha yang sudah bai'ah Sayyidina Ali pergi ke Mekah, bertemu dengan Sayyidina Aisyah. Pasal apa Sayyidina Ali tak hukum orang bunuh Sayyidina Osman? Mana Ali tak bunuh orang bunuh Sayyidina Osman? Sudah tak betul. Lalu berlaku pakatan untuk memerangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menghadapi keadaan yang sangat sulit. Sayyidina Ali adalah khulafa Rashidin, menatu Nabi, orang yang awal masuk Islam. Jangan dipertikaikan. Ilmunya sangat alim Sayyidina Ali ni, hebat, dia layak jadi khalifah. Tetapi kerana fitnah Sayyidina Osman menyebabkan berlakunya fitnah, perpecahan kalangan para sahabat. Aisyah, Zubair dan Talha nak pergi perang Sayyidina Ali dengan bala tentera puluhan ribu. Siapa di tengah jalan, Sayyidina Aisyah kena salak di anjing. Dalam satu hadis, Nabi duduk dengan isteri-isteri dia, Nabi kata, la tambahanna ihda kunna kilabul hawab.
salah seorang daripada kamu akan disalok oleh anjing Ahwab. Salah seorang kamu ni kena salok di anjing. Aisyah tanya, nama apa tepatnya? Orang kata Ahwab. Aisyah pun terkejut. Anjing salok dia. Dia pun merasa tu dah. Sudah dah. Dia bersalok. Tapi ribuan orang dengan dia tolak. Zubair yang bi'ah Sayyidina Talha yang bi'ah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berjumpa. Sayyidina Ali boleh menembusi musuh-musuh Sayyidina Ali, seorang pahlawan yang hebat. Berjumpa dengan Talha dengan Zubair. Mengingat tak Nabi kata begini? Kata Zubair pada Talha. Zubair dan Talha pun ingat. Lalu mereka berundur. Mereka dibunuh. Zubair dan Talha mati dalam peperangan ini. Ini ahli syurga. Sayyidina Ali pergi tengok mayat Zubair. Sayyidina Ali menangis. Orang bunuh Zubair masuk neraka. Sayyidina Ali kata, Zubair adalah salah seorang 10 yang dijanjikan syurga. Ini dahsyat. Fikir Sayyidina Ali nak ada macam mana. Aisyah isteri Nabi, Zubair dan Talha ni ahli syurga yang angkat senjata menentang dia. Ini kerana keliru dalam masalah politik. Keliru masalah politik. Ini mula-mula berlaku. Sayyidina Ali suruh tawan unta yang bawa isteri Nabi Aisyah ni lari di luar medan perang, dapat mengalahkan tentera musuh yang lawan dia, halau atau Aisyah balik ke Madinah. Muawiyah mengumpulkan bala tentera dia nak perang dengan Sayyidina Ali pula. Sayyidina Ali 100 lebih kurang 100 ahli Badar dengan Sayyidina Ali. Sebagai besar sahabat dengan Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat yang besar banyak dengan Sayyidina Ali. Termasuk Ammar bin Yasir dengan Sayyidina Ali. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang durhaka. Nabi kata, ini hadis yang sahih, Bukhari, Muslim. Ammar berperang belah Sayyidina Ali, menandakan Sayyidina Ali betul, cari betul, Muawiyah salah. Tapi semangat tinggi nak lawan. Berlaku peperangan Siffin antara tentera Sayyidina Ali dan tentera Muawiyah. Dalam peperangan ini Sayyidina Ali berjaya menembusi barisan tentera Muawiyah. Sayyidina Ali ajak, mari lawan seorang-seorang penglimamu, lawan sendiri. Lepas seorang-seorang sampai giliran Muawiyah. Ini Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir sebut kisah, berita sejarah sebut bila dia Ammar bin As sekali dengan Muawiyah, sahabat Nabi ni Ammar bin As. Ammar bin As kata mungkin lawan Muawiyah. Muawiyah kata tak boleh, Ali ni hebat, dia boleh kalau lawan dia Allah aku mungkinlah, kalau aku mati siapa dia pula nak jadi ketua. Pandai dia mengelak. Ammar bin As pergi lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terajang rebuh Ammar bin As sampai nampak pusat. Sayyidina Ali kata pergi. Sahabatnya kata, pasal hendak bunuh dia, tak boleh, aku ada hubungan keluarga dengan dia, silaturahim. Sampai begitu. Sampai perangkap tentera Muawiyah nak kalah. Lalu Ammar bin As kata, kita buat satu cara, tipu. Macam mana nak Allah tentera Ali, ambil Quran hak Sayyidina Osman baca masa kena bunuh tu, letak atas hujung lembing, sebutlah hukma illallah, balik pada hukum Allah. Lalu akak kita balik berhukum Allah saja. Allah selalu. Puak-puak Iraq yang berperang Sayyidina Ali bila tengok Quran, dia orang Islam. Oh, tak bolehlah, kita balik dengan Quran lah. Jangan dia kata kalian tu haqqin urida biha batil. Kalimah ni betul tapi tujuan dia salah. Sayyidina Ali nipu ni. Tak, mu ni Ali tak berikut, orang nak damai. Ada apa damai lah? Berdamai. Dia buat tahkim antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Muawiyah menghantar Ammar bin As, seorang diplomat zaman jahiliyah masuk Islam yang pandai hela-hela. Sayyidina Ali nak hantar Abdullah bin Abbas. Orang Iraq, orang ni kata Abdullah bin Abbas ni sepupu mu atau sepupu daerah, tak boleh.
Ha. Sayyidina Ali nak lantik Al-Ashtar, rapat ni. Tak boleh Ashtar ni rapat denganmu. Atau Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa seorang sahabat yang alim, yang qari Al-Quranul Karim. Dia bukan ahli politik, bukan orang tarbih, yang bijak, pergi dengan jujur, dengan ikhlas, berunding, buat surat perjanjian. Ini perjanjian antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ammar bin As kata, kalau aku mengaku mu Amirul Mukminin, aku dak lawanmu, buang Amirul Mukminin. Umar kata, tak apalah, buang, kata Amirul Mukminin. Dia tak mau bai'ah Sayyidina Ali, tak sebut Amirul Mukminin. Dengan sebab itu Sayyidina Ali bukan Amirul Mukminin, boleh lawan dia lah. Balik Besar Syari pun tak balik-balik. Sayyidina Ali kata serupa dengan perjanjian Hudaybiyah tu Sayyidina Ali. Puak-puak Sayyidina Ali pula lari pada Sayyidina Ali. Tak betul belaka. Ali tak betul, Muawiyah tak betul belaka. Semua tak betul belaka. Lari. Dipanggil golongan Khawarij. Lahirnya mazhab Khawarij. Yang Muawiyah pun tidak, Ali pun tidak. Akhirnya pemimpin mereka berkata, lain qatalna aimmatad dalalah la arahnal ibad. Kalau kita bunuh pemimpin-pemimpin yang tak betul ni, rehat kita. Mereka merancang untuk bunuh Sayyidina Ali, bunuh Muawiyah, bunuh Ammar bin As, bunuh tiga-tiga. Bunuh tiga-tiga ni. Ammar bin As pula menyerang Mesir. Di Mesir sana Sayyidina Ali lantik Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma jadi gubernur di Mesir. Di mana Muhammad Abu Bakar belah lik Sayyidina Ali. Tentera Muawiyah menyerang Mesir, dapat kalahkan kerana dia kuat. Muhammad Abu Bakar ditawan, dibunuh, mayat dia letak dalam kedah bakar api. Ini dahsyat sejarah Islam. Sejarah Islam kita kena faham. Kalau tengok ni. Kemudian puak-puak yang merancang bunuh tadi berjaya bunuh Sayyidina Ali. Pedang diletakkan racun, mati Sayyidina Ali dibunuh. Muawiyah salah orang, kena orang lain. Muawiyah salah, Ammar bin As terlepas, Muawiyah kena sikit tak mati. Lalu orang Madinah melantik Sayyidina Hasan jadi khalifah bila Sayyidina Ali mati. Orang Madinah, orang Hijaz, kawasan ini bersetuju Sayyidina Hasan jadi khalifah. Muawiyah pun istihad dia jadi khalifah juga bila Sayyidina Ali dah mati. Sayyidina Hasan kata dia letak jawatan lah, letak jawatan kepada khalifah untuk mendamaikan orang Islam. Dan dia buat perjanjian, lepas Muawiyah, lepas dia Sayyidina Hasan jadi khalifah. Ini dia. Lepas tu Sayyidina Hasan mati pula. Diriwayatkan Sayyidina Hasan dibunuh, diracun, wallahu a'lam. Mati Sayyidina Hasan. Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah meminta bai'ah daripada sahabat-sahabat Nabi yang ada. Minta bai'ah sahabat Nabi yang ada. Untuk menghilangkan pengaruh Sayyidina Ali, Muawiyah minta laknat Sayyidina Ali di khutbah-khutbah. Zaman tu TV tak ada, surat khabar tak ada. Khutbah adalah tempat media. Dia suruh laknat Sayyidina Ali dalam khutbah Jumaat. Khutbah yang kedua, laknat Sayyidina Ali. Laknat Sayyidina Ali. Kemudian di sana ada sahabat-sahabat yang masih ada. Di Dimashq, Muawiyah panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ni sahabat 10. Mubai'ah aku jadi khalifah. Sa'id bin Zaid pun bai'ah kepada Muawiyah. Ini sahabat 10. Bukan sahabat 10 yang Nabi janji syurga. Bai'ah pada Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas dia tidak bai'ah. Muawiyah suruh dalam satu majlis yang ada pemimpin-pemimpin di Dimashq, suruh laknat Sayyidina Ali. Wahai Sa'ad, membangun laknat. Habib Al-Qah kata tak boleh nak laknat Sayyidina Ali. Macam mana? Nabi doa ahli syurga, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kalau aku ada sama nama aku nak begitu, kata
Kata Muawiyah, kata Sa'ad, bagaimana aku nak laknat dia? Maka Muawiyah tak berani. Sa'ad ni sahabat yang besar, sahabat 10. Sa'ad suruh, Muawiyah suruh Ahnaf bin Qais. Ahnaf Qais ni ialah orang yang sepak dengan zaman Nabi, tetapi dia tak jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Disebut kalangan tabi'in. Ada juga kata walaupun tak jumpa dengan Nabi, sahabat juga khilaf. Orang berpengaruh di kalangan Bani Qais, pengaruh dia besar. Muawiyah laknat Sayyidina Ali. Nabi kata tak boleh, Sayyidina Ali mati dah. Laknat apa orang mati dah? Orang mati dah tak boleh laknat. Orang mati dah. Nabi Muawiyah kata mu kena laknat Sayyidina Ali. Kalau mu tak laknat, aku bunuhmu. Anak kata mu nak suruh laknat sangat, tak apalah aku bangun. Wahai tuan-tuan, Muawiyah suruh aku laknat Sayyidina Ali. Sila kata amin apa yang aku doa. Ya Allah, ya Tuhanku, Ali dengan Muawiyah perang. Laknat siapa yang salah di antara dua ni. Aku boleh sekadar tu saja, kata dia. Dia melepaskan diri. Ahnaf bin Qais. Seorang sahabat lagi, iaitulah adik-beradik Sayyidina Uqayl bin Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali. Hak ni masa Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Ali jadi khalifah minta pitih Sayyidina Ali kerana dia miskin. Jangan dia kata tak boleh, mu adik aku, beri kamu dulu, kena beri orang lain dulu. Tak boleh. Tak boleh, kena beri orang lain dulu. Sayyidina Ali kata bawa dia pergi pasar, ambil upah tumbuk gandum. Sayyidina Ali kata biar dia pergi pasar, ambil upah tumbuk gandum. Jangan minta dengan aku. Dia kata Sayyidina Ali, mu nak suruh aku jadi fakir, nak suruh aku curi. Sayyidina Ali kata mu nak suruh aku curi. Sayyidina Ali kata dia kata aku pergi kat Muawiyah baru tahu. Kat Muawiyah tahu. Pergilah saya nak ikut sukamu. Dia pergi kat Muawiyah. Muawiyah beri 1000 dinar. Dapat 1000 dinar, ikut Muawiyah. Muawiyah suruh Aqil bin Abi Talib laknat Sayyidina Ali. Aqil baru bangun. Tuan-tuan, Muawiyah suruh aku laknat Sayyidina Ali. Takut dia apa takut? Takut. Ada seorang lagi, ini cerita dalam kitab-kitab tarikh. Pula suruh apa nama ni, seorang sahabat tu laknat Sayyidina Ali. Tak boleh. Kalau mu dak laknat, aku bunuhmu. Sahabat ni kata kalau mu orang Islam, mu dak bunuh aku. Orang Islam dak bunuh orang Islam. Kalau mu kafir mu bunuh aku, kalau aku mati mu dak boleh mayat aku. Dia jawab, pandai cerdik jawab dia. Pergilah lari mu, lari. Ini berlaku begitu rupa pemerintahannya. Tak apalah, habis cerita Muawiyah jadi khalifah. Lantik anak dia Yazid. Yazid jadi khalifah dan dia suruh orang menerima Yazid menjadi khalifah selepas dia. Muawiyah mati, naik Yazid. Bila Muawiyah mati, orang Madinah bai'ah Sayyidina Husain jadi khalifah. Orang Mekah setuju Sayyidina Husain jadi khalifah. Orang Iraq jemput Sayyidina Husain datang ke Iraq untuk bai'ah Sayyidina Husain jadi khalifah. Sayyidina Husain pergi Mekah dulu. Sahabat di Mekah, sahabat-sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair yang masih muda, Abdullah bin Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas yang muda-muda, sahabat muda yang sebaya dengan dia. Jangan pergi ke Iraq, duduk di sini. Jangan pergi. Bahaya, jangan pergi. Duduk di sini. Orang Iraq dulu janji-janji dengan ayahmu, lepas tu tak ikut ayahmu juga, akhirnya ayahmu kecewa di Iraq. Jadi begitu, pecah jadi khawarij macam-macam. Duduk di sini. Yang Husain kata tak boleh, kena pergi juga. Sayyidina Husain pergi juga. Pergi bawa anak, isteri. Sahabat-sahabat pun jangan bawa anak isteri mungkin saya pergi juga. Sayyidina Husain pergi ke Iraq. Yazid mengarahkan panglima dia Ubaidillah bin Ziyad menawang Iraq terlebih dahulu. Iraq ditawang oleh tentera Yazid, Bani Umayyah. Sayyidina Husain nama tu telefon tak ada, wireless tak ada. Sayyidina Husain terus pergi. Farazdak, seorang penyair, temu Sayyidina Husain tengah jalan.
Tanya macam mana orang Iraq, Sayyidina Husain Faradak kata qulubuhum ma'aka wa suyubuhum ma Bani Umayyah. Hati dengan Tuan, pedang dengan Bani Umayyah. Dah paling tadah orang Iraq. Yang Husain beri pilih pada pengikut-pengikut, nak ikut aku ke tak mau ikut, terpulang. Akhirnya dia pergi juga dengan pengikut-pengikut dia. Berlakulah peristiwa Karbala. Sayyidina Husain dibunuh, dipancung lehernya. Cucu Nabi dipancung leher. Ini dahsyat. Dahsyat. Bila Sayyidina Husain dibunuh, Abdullah bin Zubair mengisytiharkan jadi khalifah. Menguasai Mekah, Madinah, Taif dan menyerang Iraq. Membunuh Ubaidah bin Ziyad yang bunuh Sayyidina Husain, yang bunuh Sayyidina Husain dipancung sampai putus dua. Geram. Abdullah bin Zubair isytihar jadi khalifah. Lawan Yazid menghantar bala tentera. Abdullah bin Zubair isytihar. Yazid menghantar bala tentera. Menyerang Madinah. Orang Madinah tak menerima Yazid jadi khalifah. Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair masa hidup lagi. Suruh bai'ah Yazid. Mereka tak bai'ah Yazid. Bila Marwan Bani Umayyah bangun dalam masjid suruh bai'ah Yazid, Abdurrahman bin Abu Bakar bangun nak jadikan Islam macam Kaisar, macam Rom, pakai latih-latih begitu, bukan mesyuarat. Abdurrahman bin Abu Bakar kata, Abu Bakar terus dia berhijrah ke Mekah. Pok-pok ni ikut dia, nak bagi pitih dia, nak jual aku, nak jual agama aku. Abdurrahman bin Abu Bakar mati. Berakhir dengan Zubair, Abdullah bin Zubair mengisytiharkan. Yazid mati. Naik anak dia Muawiyah bin Yazid. Dia latih anak Muawiyah bin Yazid. Bila lantik jadi khalifah, naik atas mimbar menyampaikan ucapan bahawa tak kira dia, ayah dia tak betul, anak beranak dia tak betul, merebut jawatan patut serah pada orang Islam. Dia menangis, lalu dia balik di rumah, dia menangis, keluarga dia kata dia mu ni macam orang puang, merihik ke mak, dia kata bukan merihik ke, merihik lah, ini perkara akhirat, aku tak mau tanggung di akhirat. Dalam masa 20 hari mati. Dikatakan mati cekik, mati bunuh, mati racun, macam-macam ulama sejarah menyebut. Marwan bin Hakam mengambil alih pemerintahan. Marwan bin Hakam, Marwan ni sepak dengan Nabi, sahabat, ambil pemerintahan, menentang Abdullah bin Zubair yang sudah berkuasa di Mekah. Di Mekah mati Marwan, naik Abdul Malik bin Marwan. Malik bin Marwan hatta pada tentera menyerang setelah menguasai Madinah, serang Mekah. Mekah dikepung Mekah, tinggal Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, orang yang pertama lahir selepas Nabi berhijrah. Abdullah bin Zubair ni sepak dengan Zabir zaman kanak-kanak. Nabi hidup 10 tahun masa Nabi mati, 10 tahun. Mana dia seorang yang masih muda, sebab dengan sahabat, keberanian dia menentang. Bila 11 Husain dibunuh, dikepung. Setelah habis pengikut-pengikut dia, lepas seorang serah diri, dia tanya mak dia Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Asma bin Abu Bakar, sahabat Nabi, isteri anak Sayyidina Abu Bakar, isteri Az-Zubair bin Awam. Dia tanya mak, pengikut saya dah serah diri dah, macam mana ni? Mak dia Asma bin Abu Bakar kata, mu ni kalau pengikut mu lari juga, mana nak letak dirimu? Kali yang kedua temu mak dia dah, mak Hajat yang mengepung kita sah nak minta damai, buat perjanjian, nak beri jaminan begini-begini. Asma kata, mu pilih nak dunia ke nak akhirat? Kalau mu nak dunia, ikut dia. Nak akhirat, mu kena lawan sampai mati. Mari berjumpa mak, kalau saya mati, mayat saya dicincang. Mak dia kata, wahai anakku, kambing yang dilapah tidak sakit selepas melih. Sedap. Imdi bila hiyabin wala khawaf. Pergi, jangan takut, jangan ragu, jangan berasa gerun, jangan berasa takut.
Abdullah bin Zubair menentang tentera Hajjaj sampai tinggal dia seorang. Dia kepung dalam Kaabah, dekat Kaabah, dia lantar dan menjenik runtuh sebahagian Kaabah. Dia lawan sehingga dia mati, Abdullah bin Zubair. Maka naiklah pemerintahan Bani Umayyah, terus mara ke Iraq. Hajjaj pergi ke Iraq, muncul Abdurrahman bin Al-Ash'as, pemimpin Bani Umayyah, bangkit menentang Hajjaj, dikalahkan. Dalam keadaan yang bercerai begini, para sahabat dan ulama dalam keadaan yang berbelah bagi. Ada sebahagian yang menentang dengan sekeras-keras, ada sebahagian lagi yang menentang dengan lembut, ada sebahagian yang masuk belah Bani Umayyah, sebahagian lagi yang ta'asuk pada Sayyidina Ali dengan sekeras-kerasnya. Yang ta'asuk dia Ali dengan sekeras-keras orang panggil Syiah. Hak yang menentang belaka orang panggil Khawarij. Yang sebahagian lagi ini ahli sunnah. Ahli sunnah ni ada yang longgar, ada yang keras. Ini timbulnya mazhab-mazhab dalam masyarakat Islam yang kita kena tahu. Setelah mati Abdullah bin Marwan, naik Al-Walid bin Abdul Malik. Mati Al-Walid, naik Sulaiman bin Abdul Malik. Mati Sulaiman, naik Umar bin Abdul Aziz. Muncul Umar bin Abdul Aziz di kalangan Bani Umayyah. Kerana ulama-ulama menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik, mu jangan latih anakmu, mu latih sepupumu Umar bin Abdul Aziz, kerana dia ni warak, dia ni baik. Sulaiman sendiri menyaksikan bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemerintah di Madinah, seorang yang kuat, yang warak, yang kuat, yang alim, kuat berpegang dengan agama. Alim-alim mereka ini, ada alim baik, ada alim jahat. Ini masalahnya. Maka Umar bin Aziz mengiringi Sulaiman bin Abdul Malik. Dia menyaksikan dalam satu kisah yang terkenal, sampai tengah jalan mari ribut, mari petir-petir yang kuat. Lalu Sulaiman kata, mu pernah dengar guru petir kuat macam ni? Umar Aziz kata, hadza rahmatullah fakaifa bi ghadabillah. Ini petir kuat ni rahmat Allah Taala. Mereka dia tak tahu cara mana. Kata Umar bin Aziz, menginsafkan dia. Maka Umar bin Aziz dilantik menjadi khalifah. Sebaik saja dilantik menjadi khalifah, dia menolak kenderaan rasmi, pergi dengan kenderaan dia sendiri, mengarahkan pengawal-pengawal peribadi yang bawa senjata, jangan ikut masuk dalam masjid. Naik atas masjid, wahai tuan-tuan, urusan memilih khalifah bukan urusan siapa, bukan urusan keluarga, ini adalah urusan umat. Aku telah dipaksa diminta jadi khalifah, bukan aku minta. Aku suruh balik pada semua orang Islam. Semua orang kata, tidak, kami nak kamu jadi khalifah, kamu jadi khalifah, kamu jadi khalifah. Bila orang suruh jadi khalifah, lalu dia menyampaikan ucapan, aku diperintah jadi khalifah. Kalau aku baik, taat pada aku. Kalau aku tak baik, jangan taat pada aku. Lalu dia berundur. Langkah yang pertama, dia mengambil harta-harta yang diambil oleh keluarga-keluarga dia Bani Umayyah, serah semula pada rakyat, termasuk harta pakaian isteri dia yang mewah, dia serah pada Baitul Mal. Dia cabut harta-harta keluarga dia dan memerintah dengan adil. Masa itu semua khawariknya, syiahnya balik bersatu. Oleh kerana itu ada ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz khulafa Rasyidin yang kelima. Siapa ada ulama mengatakan begitu. Berlakulah keamanan pemerintahan, malangnya dalam masa 2 tahun sahaja mati. Cerita kematian dia macam-macam, ada kata kena racun, macam-macam. 2 tahun sahaja, tetapi memerintah dalam keadaan yang adil, sehingga berlaku keberkatan dalam negara, sehingga 8 bahagian zakat dibahagi semuanya, zakat masih ada lagi
dia mengadakan bahagian yang ke-9. Bahagian lagi dengan ijtihad dia. Kepintaran Umar bin Abdul Aziz memerintah negara. Harta negara melempah wah. Bila gubernur dia tulis surat, tak cukup duit, dia tulis surat sama ada mu adil ataupun mu dipecat. Sebab tak cukup duit kerana mu tak adil, sebab tu duit tak cukup. Ini pemerintahan Umar Aziz, pemerintahan yang adil. Selepas tu habis Umayyah, naik Abbasiyah. Di zaman itu munculnya mazhab-mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Abbasiyah juga naik dengan kekerasan macam Amawiyah juga. Menentang Abbasiyah ni dari Bani Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Menentang Bani Umayyah. Menentang Bani Umayyah. Naik Bani Abbas memerintah, naik dengan kekerasan juga. Dengan kekerasan. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, lepas tu Abu Ja'far Al-Mansur, naik dengan memaksa orang bai'ah dia. Imam Malik dipaksa suruh bai'ah. Imam Malik kata cerai paksa tak sah. Imam Malik kata suruh cerai bini paksa tak sah. Kata-kata Imam Malik menyebabkan Imam Malik ditangkap, disebat, dibelasah. Habis Imam Malik, Imam Abu Hanifah nak latih Abu Hanifah jadi qadi qadah, ketua hakim negara. Abu Tambah terima jawatan ini. Abu Hanifah dikurung dalam penjara. Imam Syafi'i dibelenggu. Imam Ahmad bin Hanbal dibelasah. Zaman Abbasiyah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, banyak lagi ulama-ulama ni, ulama yang tegas dengan pendirian mereka dalam masalah kepimpinan negara. Tetapi mereka tidak memberontak, mereka tidak mengangkat senjata kerana takut merosakkan orang Islam. Maka berkembanglah ilmu-ilmu Islam, kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh ni dikarang oleh macam-macam ulama. Ada ulama yang mengampu kerajaan di zaman dia, ada ulama yang tak mengampu kerajaan. Inilah timbulnya kau sahih, kau dhaif, kau macam-macam. Hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', hadis reka-reka pun ada. Ini kitab tafsir jadi celaru juga, menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab dalam Islam. Ini kita kena faham. Dalam Syiah juga ada Syiah yang sederhana, yang tidak mengampu kerajaan, yang tidak tunduk sekali-kali, tapi dipelihara ilmunya dengan baik. Imam Ja'far, Imam Zaid bin Ali contohnya, yang dianggap khawarij, ibadi, Abdullah bin Ibad dan pengikut-pengikutnya, di mana Umayyah menamakan dia khawarij, padahal dia pengikut Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang menentang Hajjaj bin Yusuf, dihukum bunuh. Ini dianggap sebagai khawarij, tetapi sebenarnya dia tidak sesat. Ini kena faham. Kemudian bila lama-lama timbullah hak mengaruk dalam semua mazhab ada berlaku. Dalam Sunni pun ada, dalam Syiah pun ada, dalam Khawarij pun ada hak mengaruk ni, capur-capur. Bak puja kubur Imam Syafi'i di Mesir tu, bila orang nak interview kerja, nak masuk periksa, tulis surat ubah piti, capok kubur Imam Syafi'i, minta lulus periksa. Ada apa-apa hajat tu Syafi'i. Imam Abu Hanifah pun kubur di daerah tu, ada orang pergi gosok kubur tak apa. Imam Ibn Ja'far, Imam Syiah pun ada orang pergi gosok kubur juga. Hak sesat ni ada berlaku dalam semua mazhab. Tetapi di sana ada hukum-hukum fiqh yang dipelihara. Ulama mengatakan hukum fiqh yang dianggap muktabar, yang dipelihara secara besar, ialah mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Az-Zahiri. Ibn Hazm Az-Zahiri
Ini dalam ahli sunnah. Dalam Syiah pula mazhab Imamiyah dengan Zaidiyah dianggap sebagai orang Islam. Mereka adalah orang Islam. Pengikut dia banyak di Yaman, banyak di Iraq, di Iran dan di selatan Lebanon. Pengikut dia. Sebahagiannya di Asia Tengah. Ibadhi pengikut dia di Oman. Masih ada sehingga hari ini, dan mereka menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah. Pergi haji di Makkah. Mereka ni semua sekali mazhab ni pergi Mekah belaka. Tiba-tiba akhir-akhir ni pula orang sebar pula, hak ni sesak, hak ni sesak, hak ni kafir pula. Ni jadi masalah. Padahal di sana ada al-mawsu'ah al-fiqhiyah yang dikeluarkan oleh Majma' Buhuz Islamiyah di Mesir. Disebut 8 mazhab ini, ada kaul dia. Ada khilaf dia juga pekoh. Khilaf pekoh ada. Ada khilaf yang besar, ada khilaf yang kecil-kecil. Dalam bab kunung, dalam bab semaya jamu, dalam bab nikah mut'ah, dalam bab ini khilaf ulama. Perkara furu' yang tidak boleh mengkafirkan antara satu sama lain. Ini kena faham. Tetapi penjajah telah berjaya mengkafirkan antara satu sama lain. Dalam bab akidah pula timbul pula mazhab Wahabi, salaf dan khalaf. Salah ni ialah zaman Nabi dan sehingga zaman tahun 300 Hijrah. Zaman ini orang Islam mengaji Quran, mengaji hadis dengan tidak ada benda-benda baru masuk dalam masyarakat Islam. Dikenali dengan zaman salaf. Zaman Al-Ma'mun diterjemahkan kitab-kitab falsafah dalam bahasa Arab. Asalnya suruh terjemah buku perubatan, buku geografi, buku pertanian, buku macam-macam terjemah untuk ambil ilmu orang bahasa asing. Tiba-tiba buku falsafah terjemah juga. Bila terjemah ilmu buku falsafah, guna akal, kaji bab sifat nama Tuhan pun pakai akal. Timbullah mazhab Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, macam-macam mazhab. Maka muncul Abul Hasan Al-Asy'ari menafsirkan sifat-sifat Tuhan untuk melawan ahli-ahli falsafah dengan falsafah. Lahir mazhab Asy'ariyah. Muncul Abu Mansur Al-Maturidi yang menentang falsafah ni, Maturidiyah. Asy'ariyah bidang sifat Tuhan sebagai contoh 13 sifat. Maturidiyah bidang sifat Tuhan 20 sifat. 20 sifat. Mengaji bab sifat, tak mengaji bab asma, nama-nama Tuhan. Tak mengaji bab-bab yang lain dalam masalah akidah. Ini, oleh kerana kita baca kitab Asy'ariyah Maturidiyah. Mari pula kalangan kena balik mazhab salaf. Timbul Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, timbul Muhammad bin Abdul Wahhab. Kena balik ke salah pula, balik ke salah menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah menyesatkan mazhab Wahabi, mazhab Asy'ariyah pula. Ini pula berlawan sama sendiri pula di situ dalam masalah furu', masalah cabang. Padahal dalam satu mazhab fiqh, contohnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ini zaman 300 Hijrah yang hingga ke dahulu. Zaman tidak ada falsafah, mereka adalah salaf. Adapun Imam Ghazali, Imamul Haramain, zaman mutaakhir, dia adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang nun dia fiqhnya Syafi'i, akidahnya mazhab salaf. Ini kena faham. Kena tahu semua mazhab-mazhab ini ada kaitan dengan sejarah. Kita kena faham. Bab tasawuf begitu juga. Tasawuf ni ada tasawuf yang rujuk pada Quran dan hadis. Ada tasawuf yang masuk unsur falsafah. Habis falsafah Hindu pun ada, falsafah hak agama lain pada masuk dalam tasawuf. Jadi punah pula. Tafsir pula masuk Israiliyat. Ini sebab itu kitab-kitab Islam kena mengaji dengan guru. Guru yang memahami riwayat yang sahih. Jangan yang pakai baca belaka. Riwayat yang tak sahih pun dia baca juga.
Israelia pun kata betul juga. Ini tak boleh. Kena ini. Dengan sebab itu disuruh belajar cara berguru, bukan belajar cara baca saja. Kalau belajar cara baca saja, jadi punah. Atau belajar sebahagian. Kalau mengaji tarikh saja, mengaji sejarah saja, jadi Syiah. Dengar cerita Sayyidina Ali kena zalim, jadi Syiah. Kalau belajar fiqh saja, jadi kadang-kadang Sunni lawan dengan Syiah pula. Jadi begini. Kalau mengajar Quran, jadi Khawarij pula. Ini kena faham. Puncanya ialah masalah khilafah. Ayat yang kita baca ni. Masalah khilafah. Bila sudah zaman mutaakhir orang Islam jadi baloh sama sendiri, menimbulkan berbagai-bagai mazhab. Maka orang Islam kena balik pada asal. Jangan baloh. Orang zaman dulu, walaupun mereka khilaf mazhab, mereka tak baloh antara satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengaji dengan Imam Al-Baqir, dengan Imam Ja'far. Ada yang mengaji dengan Imam Zaid. Imam Ja'far pula mengaji dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengaji antara satu sama lain. Tak ada baloh antara Sunni dengan Syiah. Mengaji antara satu sama lain. Balah kira, balah berdebat dari hujah ilmu saja. Dan mengambil ilmu yang terkuat kadang ilmu-ilmu ni. Tetapi di zaman mutaakhir, orang meninggalkan punca ilmu, menyebabkan balah mengikut hawa nafsu, sampai berperang di zaman mutaakhir ni antara satu sama lain. Jadi perang atas nama Sunni dengan Syiah, atas nama Khawarij, atas nama kaum, guna senjata orang untuk menyelamatkan Israel, menyelamatkan musuh-musuh Islam. Kita orang Islam mati sama sendiri. Tetapi Nabi sebut akan berlaku fitnah yang besar di akhir zaman. Orang Arab berperang sama-sama Arab, sehingga tinggal sikit orang Arab. Akan berlaku di akhir zaman. Kita tak tahu adakah ini zamannya. Mungkin ini zamannya yang berlaku pada hari ini. Tetapi kita kena ingat, apa yang berlaku ni ialah untuk membersihkan. Laksana orang perempuan yang beranak, sebelum beranak keluar darah dulu, tubik anak. Ini dia. Darah yang keluar adalah untuk melahirkan anak yang besar selepas daripada itu. Ini kita kena faham. Ini ada peraturan alam yang Tuhan buat. Wallahu a'lam.